Assalamualaikum dan selamat sejahtera terutama kepada pensyarah kami, Dr. Normala binti Othman. Hari ini kami ingin membentangkan tugasan kumpulan kami dari kumpulan 2 iaitu Congkak. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Siti Nurhatina binti Darman Chan, matrik number saya 202519. Nama saya Aisyah Munira binti Zakaria. Nombor matrik saya 203433. Okey, nama saya Anis Nur Ain binti Muhammad Ruhaizan. Nombor matrik saya 203022. Nama saya Tuan Nur Izzah binti Tuan Muhammad. Nombor matrik 203085. Hai, nama saya Nur Atirah binti Abdul Aziz. Nama matrik 202513. Nama saya Nur Syifika binti Zulkifli. Nombor matrik saya ialah 203667. Hai, nama saya Zaidatu Senia binti Zulkifli. Nombor matrik 179438. Jadi berdasarkan tajuk pilihan kami iaitu permainan tradisional Congkak, saya telah mengubah suai satu poster yang saya ambil daripada satu laman web iaitu poster My Wall. Di sini saya masukkan sekali gambar yang berkaitan dengan permainan Congkak dan sedikit latar belakang dan keunikan permainan Congkak yang sebentar lagi akan diterangkan oleh rakan-rakan saya. Seterusnya. Okey, pertama sekali saya akan terangkan tentang sejarah asal-usul Congkak. Kataan Congkak ini dipercayai daripada dari Melayu lama iaitu congak yang bermaksud penyeraan mental. Ia dianggap pemain yang cekap mengira beberapa langkah terlebih dahulu akan mempunyai kelebihan dalam mengumpul mata untuk memenangi permainan. Permainan congkak atau congklak juga bermaksud cengkerang krowi yang digunakan dalam permainan pada zaman dahulu. Permainan papan congkak merupakan permainan papan tertua Mancala, telah ditemui di kubu musnah Roman Mesir dan tarik kembali ke abad ke-4 Masih. Ia juga diperkenalkan ke Asia Tenggara oleh peniaga India atau Arab dalam abad ke-15. Permainan congkak ini berasal pada Arab. Ia dipercayai telah merebak di seluruh dunia Melayu melalui pedagang di Melaka, di mana ia adalah pos perdagangan yang terkenal. Ia juga dipercayai dimainkan oleh golongan istana dan kemudiannya merebak ke penduduk umum kerajaan. Cara membuat congkak. Congkak selalunya diperbuat daripada kayu hutan seperti merbau, keriung, balau dan sebagainya. Terdapat juga papan congkak yang dibuat daripada kayu rambutan, nangka dan ia mengikut kemampuan si tukang pembuat congkak. Congkak juga dihasilkan daripada logam ataupun tanah di kawasan pendalaman. Tempurung kelapa digunakan supaya tangan tidak kotor terkena tanah. Congkak moden kebanyakannya diperbuat daripada plastik keras atau kayu mampat dan dengan pelbagai jenis rekaan. Congkak juga diubah suai menjadi mudah alih dan boleh dibimbit untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Okey, saya akan membentangkan tentang keunikan congkak. Permainan congkak ni bukan saja sebagai sebuah permainan, ia boleh menyerikan aktiviti sosial seperti majlis keramaian ataupun perkahwinan. Congkak juga dimainkan dengan mengorek tanah walaupun tiada papan congkak. Ia dilihat pada zaman dahulu sebelum terhasilnya papan congkak yang pelbagai jenis pada masa kini. Okey, selain itu, congkak juga boleh dimainkan oleh semua golongan masyarakat. Dan terakhir sekali, congkak dapat menguji ketajaman minda terutamanya dalam bab kira-kira. Terdapat perubahan yang berlaku terhadap permainan congkak dari segi
golongan yang memainkannya dan juga reka bentuk permainan congkak tersebut. Pada mulanya, congkak ini hanya dimainkan oleh golongan istana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana reka bentuknya juga berbeza dengan congkak zaman sekarang. Seperti yang dipaparkan, congkak direka dengan ukiran yang mewah menggunakan kayu seperti merbau dan keruing. Seterusnya, populariti congkak semakin berkembang kepada rakyat jelata di mana mereka memainkan congkak dengan mengorek tanah. Dan seterusnya, congkak terus merebak ke seluruh dunia sehingga ke Malaysia, Indonesia dan Filipina serta banyak lagi negara-negara lain. Dan reka bentuknya juga lebih pelbagai dari segi warna, dari segi bagaimana congkak itu mudah alih dan terdapat juga congkak atas talian. Okey, ini pula cara permainan congkak. Okey, cara dia mestilah ada dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak. Dimulakan dengan kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan ke kiri hingga ke rumah dan kampung lawan. Yang kedua, gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan dalam kampung kosong di kawasan sendiri atau lawan dan pemain hendaklah berhenti sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Pemain itu boleh menembak kampung lawan yang setentang dengan kampungnya iaitu mengaut ke semua buah jika ada di dalam kampung tersebut hanya selepas membuat satu pusingan. Pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan hingga buahnya mati sekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri. Pemain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buah yang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Sekiranya buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak lawan, maka pemain itu mati di situ saja dan pihak lawan boleh memulakan permainan seterusnya hingga mati. Next. Okey. Yang keempat, sekiranya tidak terdapat sebarang buah di kampung pemain, sungguh pun giliran berada di pihaknya, maka giliran untuk menggerakkan buah akan berpindah kepada pihak lawan. Yang kelima, setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar. Kampung ini tidak boleh diisi apabila pemain pada pusingan yang kedua, ketiga dan seterusnya hingga pihak lawan mengaku kalah. Dan yang terakhir, di akhir permainan, buah congkak dikira dari rumah masing-masing. Pemenang adalah yang memiliki buah congkak terbanyak. Sekiranya jumlah buah congkak sama banyak, maka pemain dengan jumlah kampung terbakar terbanyak dikira kalah. Baiklah, saya akan membentangkan tentang cadangan untuk mengekalkan permainan congkak. Di sini terdapat tiga cadangan iaitu pertama, melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mendedahkan permainan tradisional sejak kecil kepada anak-anak tujuan untuk memupuk anak-anak. Hal ini kita ketahui bahawasanya ibu bapa merupakan individu yang paling terapat atau terdekat dengan anak-anak. Ibu bapa pula mencorakkan anak-anak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebunnya. Iaitu ibu bapa perlulah dengan menganjurkan pertandingan permainan tradisional melalui hari keluarga dan menghadiahkan mereka permainan congkak sebagai hadiah sempena ulang tahun. Melalui cara ini, ibu bapa dapat menarik minat anak-anak untuk mempelajari dan memain permainan tradisional ini seperti congkak. Selain itu, kempen yang meluas. Kempen cintai permainan tradisional juga dapat dijalankan oleh Jambatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara terancang dan terkesan melalui kerjasama pihak media masa sama ada media cetak dan media elektronik. Melalui peranan ini, pihak media akan memberikan kesedaran kepada orang ramai melalui aktiviti yang dapat dijalankan seperti pameran, peraduan mengarang, peraduan melukis, poster dan lain-lain. Dari sinilah mereka dapat menarik minat mereka yang mana mereka yang belum mencuburinya untuk memainkannya dan juga sekaligus dapat menarik minat mereka.
Dan akhir sekali ialah pertukaran budaya dengan negara luar. Hal ini sering terjadi apabila kita ketahui bahawa negara kita saling saling bertukar pendapat, saling bertukar setiap budaya dengan negara luar, tak kiralah sama ada negara China ke, negara India maupun negara barat. Contohnya pelajar dari luar negara yang datang ke Malaysia dapat berpeluang bermain congkak di sini. Mereka juga dapat belajar pelbagai teknik, cara memainkannya, seterusnya sekaligus dapat mengasah bakat mereka yang sedia ada dan juga bakat yang belum mereka sedia ada. Selain itu, agensi pelancongan juga bertindak sebagai medium penyebaran maklumat bagi memperkenalkan permainan tradisional ini kepada masyarakat luar serta dapat memartabatkan kita punya warisan. Dan akhir sekali ialah kesimpulannya ialah dalam era globalisasi ini, permainan tradisional seperti congkak mudah dilupakan. Hal ini kerana pengaruh permainan moden seperti permainan video, permainan komputer dan sebagainya yang berluasan di pasaran yang telah melunturkan kita punya warisan. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha yang perlu diambil oleh generasi kini, terutama generasi muda untuk mengangkat balik permainan tradisional ini. Oleh itu, rakyat Malaysia seharusnya memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional ini agar permainan ini tidak ditelan zaman. Oleh itu, usaha untuk mengekalkan permainan tradisional ini ialah pihak berkenaan haruslah mengambil langkah yang sesuai untuk memperkembangkan dan memajukannya. Kerana kita ketahui negara kita terdapat pelbagai sumber yang menyalurkan kepada pendapatan negara, yang menawarkan pendapatan negara. Bahawasanya permainan tradisional ini ia dapat memberikan manfaat atau faedah kepada kita punya negara, iaitu dari segi pelancongan, itu dari segi pelancongan perindustrian. Kerana permainan tradisional ini dapat dijadikan daya tarikan pelancongan, tetapi khazanah ini akan melenyapkan identiti bangsa sekiranya ia tidak dikekalkan dan dijagakan sehingga ke generasi yang akan datang. Sekian daripada saya. Sebuah papan congkak mempunyai 2 buah rumah dan 14 buah kampung. Permainan congkak mestilah bermula bersama-sama dari bahagian sendiri, dari sebelah kanan menghala ke kiri, lalu berpusing seperti U dan menuju ke bahagian lawan dan berpusing lagi sehingga selanjutnya. Jika berhenti di suatu lubang dan terdapat buah di dalamnya, dia boleh mengambil dan menerusnya perjalanannya sehingga ia mati. Mati dikira apabila pemain berhenti di lubang kecil akibat kehabisan buah dan lubang kecil itu kosong. Tetapi, jika berhenti di lubang kecil bahagiannya sendiri, lalu di hadapannya terdapat lubang kecil kepunyaan lawannya yang mempunyai buah, pemain itu boleh menikam atau mengambil kesemua buah itu lalu disimpan di dalam rumahnya. Tiba pula giliran si lawan pula untuk bermain.
Okey dah. Dah.